Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini dapat bersama dengan saya Ustazah Putri untuk mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang sirah yang bertajuk Keunggulan Tokoh Islam. Sudah bersedia? Okey, jom. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran ini, kita perlu ketahui apakah standard kandungan dan juga standard pembelajaran tajuk ini. Sama-sama kita lihat. Standard kandungan. Standard kandungan ialah merumus keunggulan tokoh Islam dan mengamalkan iktibar daripadanya secara beradab dan istiqomah. Seterusnya, standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran yang pertama ialah menyatakan riwayat hidup tokoh berikut, iaitu 3 orang tokoh. Tokoh yang pertama ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Tokoh yang kedua ialah Hasan Al-Banna dan tokoh yang ketiga ialah Ahmad bin Ibrahim. Standard pembelajaran yang kedua ialah menerangkan sumbangan tokoh tersebut dalam sejarah Islam. Dan standard pembelajaran yang ketiga ialah merumus iktibar daripada keunggulan tokoh tersebut dan menghubung kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Dan yang keempat, kita perlu berusaha mengislahkan diri kita secara beradab dan istiqomah. Mari kita mempelajari riwayat hidup dan sumbangan tokoh kita yang pertama, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nama penuh beliau ialah Yusuf bin Ayyub bin Shazi. Di barat, beliau dikenali dengan nama Saladin. Beliau dilahirkan pada tahun 532 Hijrah di Tikri, Iraq, tetapi mendapat pendidikan sepenuhnya di Damsyik. Beliau menerima latihan ketenteraan daripada bapa saudaranya. Beliau meninggal dunia pada tarikh 589 Hijrah dan dikebumikan di Damsyik, Syria. Jawatan beliau sebagai pemerintah kerajaan Al-Ayyubiyah. Beliau adalah pengasas dinasti Ayyubi, bangsa Kurdi di Mesir dan Syria dan menjadi pemerintah bagi kerajaan Ayyubiyah. Guru yang tersohor ialah Ali bin Al-Hasan bin Hubbatullah Asyakir Ad-Damsyiki. Okey, kemudian kita nak tengok pula ketinggian akhlak Salahuddin Al-Ayyubi ni. Yang pertama, dia sangat menghormati para ulama. Yang kedua, dia berani mempertahankan agama Islam. Seperti yang kita ketahui, Salahuddin Al-Ayyubi banyak terlibat dengan peperangan dan dialah yang mengatur beberapa peperangan dalam mengembangkan agama Islam. Dia seorang yang berani sehingga berjaya menakluk dan membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian, dia juga prihatin terhadap kebajikan rakyat. Buktinya, semasa dia menjadi pemerintah, dia ada khaskan hari-hari tertentu untuk membaca aduan rakyat dan dia akan memastikan masalah setiap aduan tersebut dapat diselesaikan. Sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi. Sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama ialah ketenteraan. Dia dapat membebaskan Baitul Maqdis daripada kekuasaan tentera salib yang dikuasai oleh Kristian hampir 88 tahun. Pada 27 Rejab 538 Hijrah bersamaan dengan 1187 Masihi yang dicatatkan dalam sejarah sebagai Perang Salib II. Kalau tiada semangat dan pertolongan daripada Allah, takkan dapat semua ini. Akhirnya umat Islam dapat membebaskan Baitul Maqdis. Seterusnya, ia dapat menundukkan kerajaan Mesir yang dikuasai oleh kerajaan Fatimiyah yang pada waktu itu berfahaman Syiah. Bila kita lihat dari aspek keilmuan, dia mengembalikan semula akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Jadi, dia dapat menguasai Mesir dan menjatuhkan kerajaan Fatimiyah sekitar tahun 559 Hijrah, iaitu 1164 Masihi, ketika usianya masih muda, iaitu pada umur 17 tahun bersama bapa saudaranya. Tengok anak-anak, murid-murid. Umur 17 tahun
Kalau kita umur 17 tahun, kita baru nak ambil SPM. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi ni, dia dapat menjatuhkan kerajaan Fatimiyah pada umur 17 tahun. Betapa hebatnya Salahuddin, ya. Akhir sekali ialah pentadbiran, iaitu dengan mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikan sebuah hospital yang dinamakan Al-Atiq. Okey. Kemudian, ya, seterusnya dia menjadikan sebuah gedung ubatan disediakan bagi membolehkan ubat diagihkan mengikut grade yang ditetapkan kepada pesakit. Jadi, kita dapat ketahui bahawasanya Salahuddin Al-Ayyubi ini, ya, semua dia boleh buat. Dari segi ketenteraan, dari segi keilmuan dan juga dari segi pentadbiran. Okey, tokoh kita yang kedua iaitu Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Ya. Nama penuh beliau ialah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Tarikh lahir, ya, pada 25 Sya'ban 1323 Hijrah, iaitu pada 14 Oktober 1906. Ya. Dan dia meninggal dunia pada 1363 Hijrah ataupun 12 Februari 1949. Jawatan yang dipegang ialah Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Mesti anak-anak dan ataupun murid-murid tak tahu, ya, apa maksud Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Ya, Ikhwanul Muslimin boleh dikatakan sebagai parti politik yang ditubuhkan oleh Hasan Al-Banna, iaitu suatu gerakan dakwah yang bergerak melalui satu parti, ya. Pada tahun 1927 bersama-sama dengan adik dan 5 orang sahabatnya. Tujuannya ditubuhkan Ikhwan Muslimin ini untuk mengembalikan kegemilangan Islam dan melancarkan jihad. Pada 8 November, kerajaan Mesir telah mengharamkan Ikhwan Muslimin atas tuduhan merancang dan pemberontakan untuk menjatuhkan kerajaan Mesir. Dia bukan sekadar peneraju, Hasan Al-Banna ni bukan sekadar peneraju Ikhwan Muslimin, malah dia juga seorang pendidik yang hebat. Dia menjadi guru selama 19 tahun. Selepas itu menumpukan sepenuh perhatiannya kepada Ikhwan Muslimin. Ya. Kita lihat pula ketinggian akhlak Hasan Al-Banna, ya. Yang pertama, dia memuliakan orang-orang yang warak dan soleh. Sebenarnya sama je dengan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Mereka ini memuliakan orang-orang yang warak dan orang yang soleh, ya. Yang kedua ialah dia gigih menggerakkan usaha dakwah, dan yang ketiga dia sentiasa berlapang dada apabila terdapat perbezaan pandangan yang bermaksud dia boleh menerima pendapat orang dan dia tidak merasakan diri dia sentiasa betul. Maknanya dia terbuka. Dia boleh menerima pandangan-pandangan daripada orang lain, ya. Dan ini adalah merupakan satu amalan orang-orang yang soleh, yang sangat merendah diri. Ya, guru tersohornya ialah Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna dan juga Syekh Muhammad Zahran. Okey, kita tengok pula 10 wasiat Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna yang telah ditinggalkan kepada kita dan boleh kita jadikan contoh, ya, dalam menghadapi hidup ini. Okey, wasiat yang pertama, ya, beliau mengatakan jika terdengar azan maka bersegeralah bangun untuk menunaikan solat berjemaah walau bagaimana sekalipun keadaan seseorang itu. Maknanya bila dengar azan, kita kena bersegera untuk bangun menunaikan solat. Yang kedua, wasiat yang kedua iaitu supaya memperbanyakkan bacaan Al-Quran, ya, membuka kitab-kitab untuk menambah ilmu, pergi ke masjid, ke majlis ilmu, memperbanyakkan zikrullah dan juga jangan membuang masa dalam perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Okay, wasiat yang ketiga, supaya kita sentiasa berusaha untuk bertutur dalam bahasa Arab yang fushah, ya,
Bahasa Arab yang betul. Maksud Fusha ni ialah bahasa Arab yang betul. Macam bahasa Melayu, bahasa Melayu baku. Adalah lambang syiar Islam. Okey, yang keempat, wasiat dia yang keempat, janganlah bertengkar walau dalam apa jua keadaan sekalipun, kerana pertengkaran yang kosong tidak akan mendatangkan apa-apa faedah. Okey, wasiat yang kelima, dia kata janganlah terlalu banyak ketawa, kerana hati yang sentiasa berhubung dengan Allah sahaja akan menjadi tenteram dan tenang. Okey, wasiat yang keenam, janganlah banyak bergurau, kerana orang Islam yang sedang berjuang tidak kenal erti bergurau, melainkan bersungguh-sungguh dalam setiap perkara. Okey, wasiat yang ketujuh, janganlah bercakap lebih nyaring. Janganlah bercakap lebih nyaring dari kadar yang dikendaki pendengar. Kerana percakapan nyaring adalah perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Wasiat yang ke-8, jauhilah daripada mengumpat peribadi orang yang mengecam pertubuhan dan janganlah bercakap melainkan apa-apa yang boleh memberi kebaikan. Wasiat yang ke-9, beliau menyarankan supaya kita sentiasa berkenal-kenalan dengan setiap Muslim yang ditemui. Asas gerakan dakwah ialah berkenal-kenalan dan berkasih sayang. Maksudnya di sini, dia menyuruh kita supaya sentiasa mengeratkan hubungan silaturahim di antara sesama insan, sesama Muslim. Okey, wasiat yang ke-10, kewajipan kita lebih banyak daripada masa yang ada pada kita. Jadi, menyarankan supaya gunakanlah masa dengan sebaik-baiknya dan ringkaskan pelaksanaannya. Okay, kita lihat pula sumbangan Syahid Imam Hasan Al-Banna. Sumbangan yang pertama ialah melalui hasil karya. Hasil karya yang pertama ialah bernama Muzakirat Dakwah wad Da'iyah. Isi kandungan kitab ini terbahagi kepada dua, iaitu kehidupan yang pertama ialah merupakan kehidupan peribadi beliau. Dan bahagian yang kedua mengenai kegiatan Ikhwanul Muslimin. Dan yang kedua, kitab risalah ini iaitu menghimpunkan beberapa makalah yang disusun pada waktu-waktu tertentu sepanjang hayatnya. Dan yang ketiga, yang selalu kita amalkan iaitu Al-Maksurat. Yang selalu kita amalkan di pagi dan di petang. Dan kita selalu amalkan bacaan-bacaan ini di sekolah. Iaitu apa dia maksurat? Iaitu himpunan doa dan zikir yang disusun oleh beliau. Okey, sumbangan yang kedua ialah organisasi mengasaskan pertumbuhan Ikhwanul Muslimin yang diberitahu tadi. Iaitu suatu gerakan dakwah. Okey, di antara anak-anak muridnya yang masyhur ialah Said Qutb. Yang kedua ialah Hasan Al-Handibi. Dan yang ketiga ialah Yusuf Al-Qardawi. Dan yang keempat ialah Mustafa bin Hasan Asy-Syaba'i. Itu adalah anak-anak murid yang masyhur yang banyak mengeluarkan kitab-kitab dan menjadi rujukan ulama-ulama sehingga masa kini. Kita pergi pula kepada tokoh seterusnya, iaitu tokoh di Malaysia yang bernama Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Tarikh lahirnya pada 15 Mei 1916 dan tarikh ia meninggal pada 17 April 1999. Jawatan beliau ialah Profesor Emeritus Tan Sri Doktor. Pekerjaannya ialah pensyarah kuliah undang-undang di UIAM dan hakim Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Syariah. Inilah dia, Ahmad bin Ibrahim, lebih kepada pengamal undang-undang di Malaysia dan hebatnya dia ini pada usia 80 tahun, otaknya masih berjalan dengan baik. Boleh mengajar dan boleh memberi pandangan kepada orang lain. Seterusnya ialah ketinggian akhlaknya. Dia suka menyebarkan ilmu dan yang kedua menjaga etika keadilan ketika mengendalikan kes perbicaraan. Dia sangat
Dia sangat berdisiplin ketika perbicaraannya. Ya. Tahap pendidikannya pula yang pertama di Victoria Bridge School, Singapura, Raffles Institution, Singapura, Raffles College, Singapura dan juga University of Cambridge. Kita lihat pula sumbangan Ahmad ya. Yang pertama, dia menghasilkan karya perundangan Islam seperti Keluarga Islam di Malaysia dan dia menjadi pelopor jurnal-jurnal hukum. Dari segi perundangan pula, dia menjadi anggota panel pengasas kuliah undang-undang UIAM, pengasas dan penggubal enakmen undang-undang Islam, Hudud dan Qisas Kelantan 1991 dan dari segi kehakiman, dia menjadi hakim Mahkamah Rayuan dan juga hakim Mahkamah Syariah. Okey, akhirnya kita tengok iktibar ya. Iktibar ataupun pengajaran yang kita dapati daripada ketiga-tiga tokoh tersebut. Okey, yang pertama, iktibar yang pertama ialah kita perlu mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan kita terhadap ilmu pengetahuan. Ya, tanpa ilmu, siapalah kita? Kalau kita tengok riwayat Salahuddin Al-Ayyubi, dia menguasai pelbagai bidang ilmu. Yang kedua, iktibar yang kedua ialah kita perlu bersikap cekal menyebarkan dakwah Islam supaya masyarakat Islam dapat memahami Islam yang sebenarnya. Maksudnya di sini, kita tidak boleh cepat berputus asa. Dapat je ilmu, kita kena terus menyebarkannya supaya semua orang dapat memahami agama Islam. Ini adalah merupakan satu sumbangan kita yang besar kepada agama kita. Okey, iktibar yang ketiga. Ya, kita kena menyebarkan ilmu dan kepakaran. Sekiranya kita ada kepakaran, kita kena sebarkan kepakaran kita supaya kepakaran tersebut dan ilmu tersebut dapat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Dan yang keempat, kita perlu berusaha untuk menjadi insan yang lebih berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Kita mesti tanamkan azam supaya dapat jadi orang yang menyumbang kepada agama dan negara. Kalau kita tengok Salahuddin Al-Ayyubi, dia menyumbang kepada negara dan Hasan Al-Banna, dia menyumbang kepada agama dan juga Ahmad Ibrahim, dia menyumbang kepada perundangan. Jadi hakim, panel, penyumbang dan sebagainya. Kita nak sumbangkan apa? Okey, tepuk dada, tanya selera. Di sini saya kongsikan soalan latihan sebagai aktiviti pengukuhan untuk tajuk ini. Saya harapkan video ini dapat memberi manfaat kepada semua dan murid-murid dapat menguasai tajuk ini dengan baik. Sekian dari saya, Ustazah Putri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.